iPhone 13 Pro review. So setiap tahun akan ada iPhone baru dan ialah tentulah iPhone yang paling baru ialah iPhone yang paling bagus, dan tentunya iPhone 13 Pro ni adalah lebih hebat berbanding iPhone 12 Pro yang sebelum ni. Tapi pada tahun ini iPhone 13 Pro ni bukan setakat lebih bagus berbanding iPhone 12 Pro, tapi lebih banyak bagus berbanding iPhone 12 Pro. Dan aku rasa tahun ini kalau orang tanya aku sama ada berbaloi atau tidak nak upgrade daripada iPhone 12 Pro ke iPhone 13 Pro, jawapan aku mungkin solid yes. Nak tahu kenapa? Okey, jom tengok review ni. So sebelum tu, untuk siapa yang baru sampai ke aku punya kepada video channel aku ni, so jangan lupa untuk tekan subscribe. Okey, first kali design phone ni. Tengok. Korang boleh tunjukkan tak pada aku phone yang lebih cantik dan solid daripada ini? Aku rasa phone yang paling dekat lah nak bersaing dengan iPhone 13 Pro ni ialah S21 Ultra. Tetapi S21 Ultra tidak menggunakan stainless steel, dan iPhone menggunakan stainless steel. Dah lama dah guna stainless steel. So ini menambahkan lagi rasa exclusivity dan premium kepada iPhone ni. Dan dengan kombinasi color Sierra Blue ni membuatkan semua tentang luaran ataupun design iPhone 13 Pro ni adalah just right. Ianya bermula daripada 4899 untuk 128GB hingga 7199 hingga 1TB. Ya, 1TB. Aku sendiri pun agak skeptik lah dengan pengenalan iPhone 13 Pro sampai 1TB ni. Tapi lepas aku tahu feature-features yang terbaru dari iPhone 13 Pro ni, dan features ni berkait rapat dengan kamera ni, iPhone masih menggunakan 12 megapixel dalam kesemua kameranya. Tetapi untuk kali ni, untuk kamera ultra wide dan normal wide, aperture-nya lebih besar untuk membenarkan lebih banyak cahaya masuk. Kemudian untuk telephoto lens juga sudah ada night mode. Ini bermakna ketiga-tiga kamera ni sudah ada night mode. Jadi result kamera dari iPhone ni ialah aku rasa the best dalam mana-mana smartphone yang ada sekarang. Dan even iPhone 12 Pro model tahun lepas pun aku rasa masih lagi mengetuai dalam dunia smartphone. Dan tahun ni datang pula iPhone 13 Pro yang menambah feature menarik. Contohnya photographic styles, yang mana korang boleh pilih keadaan gambar korang nak macam mana, sama ada warm atau kontras yang tinggi atau nak color cool. Jadi sekarang ni kalau korang tangkap gambar menggunakan iPhone 13 Pro ni, image yang dikeluarkan akan berbagai-bagai jenis color mengikut pilihan korang lah. Kalau sebelum ni, kalau kita tengok perbandingan gambar dengan phone-phone lain yang berlawan dengan iPhone kan, agak senang lah kita nak kesan yang mana satu iPhone dan yang mana satu lagi phone lain. Tapi dengan photographic style ni, korang akan ada flexibility untuk play around dan menilai gambar macam mana korang nak, even sebelum korang menekan pun shutter button tu. Kemudian adanya cinematic mode yang boleh ubah fokus semasa dan selepas kita merakam. Aku rasa ianya satu feature yang sangat polarized lah, dan aku rasa memang akan certain people yang akan memaksimumkan penggunaan cinematic mode ni. Kemudian yang akan juga ada pengguna yang aku rasa langsung takkan guna cinematic mode ni. Mungkinlah akan guna sekejap, tapi kalau korang guna tu dan betul-betul guna, end result dia memang akan sangat dramatik lah, terutamanya pada zaman orang yang dah biasa create content ni dekat dalam TikTok ke dekat YouTube ke kan. Dan juga pada tahun ni ada penambahan macro mode untuk tangkap dan merakam gambar secara dekat-dekat, dan aku rasa ini adalah feature yang paling ramai akan hargai dan paling ramai orang akan guna. Selain daripada untuk menggunakan tangkap gambar dekat-dekat bunga kan, macro mode ni juga boleh digunakan untuk peniaga. Contoh macam aku sendiri, aku gunakan untuk tangkap gambar produk aku jual supaya pembeli puas hati dengan keadaan produk tersebut. Mungkin juga boleh digunakan dalam bidang perubatan dan macam-macam possibility lah macro mode ni, dan aku hargai Apple kerana berjaya meletakkan mode ini di dalam iPhone 13 Pro. Dan sekarang ni aku nak cakap pasal the main thing lah, screen telefon ni. So maybe korang pun tahu iPhone 12 Pro maybe mempunyai screen yang terbaik colornya dalam industri smartphone. Tapi pada tahun ini Apple tambahkan features Pro Motion Display pada smartphone mereka ni. So apakah promotion display ni? So dalam iPhone 13 Pro ni, screen ini boleh memancarkan display lebih laju, iaitu sebanyak 120 kali dalam 1 saat, atau dipanggil 120 Hz.
Dan ini akan menyebabkan pengguna merasakan display ni adalah lebih leceh semasa scrolling. Dan ini ialah aku rasa secara peribadinya merupakan satu faktor yang sangat kuat bagi aku untuk membeli iPhone 13 Pro ni. Actually, promotion display ni atau high refresh rate ni, ia bukan satu perkara baru. Malah Apple antara company yang pertama yang menggunakan display sebegini pada iPad Pro mereka. Tapi lebih kurang beberapa tahun selepas mereka menggunakan display tersebut pada iPad, baru tahun ini mereka meletakkan teknologi tersebut pada iPhone. So untuk yang baru nak menggunakan iPhone 13 Pro selepas sudah lama menggunakan iPhone yang tiada promotion atau mana-mana smartphone Android yang tidak ada high refresh rate, aku nak bagi amaran keras. Teknologi high refresh rate ni ialah satu sumpahan yang bahaya. Sekiranya anda dah terkena sumpahan refresh rate yang tinggi ni, anda pasti susah nak memecahkan sumpahan tersebut. Dan bercakap tentang sumpahan refresh rate ni, ada satu sumpahan yang selalu dikaitkan dengan refresh rate tinggi ni, iaitu bateri. Okey, selalunya untuk skrin yang menggunakan refresh rate yang tinggi, selalunya smartphone tersebut pasti akan mempunyai masalah ketahanan bateri. Contoh macam phone Samsung Note 20 Ultra yang aku masih sekarang pakai. Mereka bagi option sekiranya aku nak menggunakan refresh rate yang tinggi, aku mesti menggunakan SD resolution ataupun 1080p. Tak boleh nak pakai 2K display. Kalau pakai 2K display, aku kena pakai 60Hz display. Tapi pada iPhone 13 Pro ni, aku sendiri yang sebelum ni yang menggunakan iPhone 12 Pro, merasakan performance bateri 13 Pro ni sangat bagus. Dan aku rasalah lebih lagi dari iPhone 12 Pro Max yang aku pakai sebelum ni. Dan dengan sebab inilah aku buat keputusan untuk terus menggunakan iPhone 13 Pro ni sahaja pada tahun ni. Bukannya iPhone 13 Pro Max. Like seriously, aku cabut charger pada pukul 7 pagi dan banyak kali hanya perlu cari charger pada lewat petang dan kadang kala sehingga malam. Ianya sangat tahan dan aku rasa golongan-golongan yang terpaksa membeli model Pro Max atau model Max, model yang besar sebelum-sebelum ni yang concern tentang bateri untuk phone kecil ni, anda maybe boleh consider iPhone 13 Pro. Sekiranya anda boleh korbankan skrin besar untuk kesenangan memakai smartphone anda. So, kesimpulannya, okay, bagi aku iPhone 13 Pro ni mungkin menjadi iPhone yang orang kata dah lama orang tunggu telefon macam ni. Mungkin ramai pengguna-pengguna smartphone ataupun pengguna iPhone khususnya akan merasakan iPhone 13 Pro ni adalah the perfect phone. So bagi aku personally, memang betul setakat ni ianya adalah the perfect phone. Okay, baterinya bagus, displaynya bagus, kameranya tersangat bagus. So bagi aku, untuk siapa-siapa yang sekarang ni nak upgrade daripada iPhone, contohnya XS Max ataupun iPhone 11 Pro dan ataupun phone-phone yang jauh belakang lagi, contohnya 7 Plus, 8 Plus, sekiranya mereka pergi ke iPhone 13 Pro ni, aku akan rasa ianya satu lonjakan yang sangat besar. Dan confirm aku boleh yakin dan pasti mereka akan berpuas hati dengan upgrade iPhone 13 Pro pada tahun ini. So, bagaimana korang punya pengalaman? Sekiranya dah pernah menggunakan iPhone 13 Pro, sila komen macam mana korang punya rasa. Adakah korang bersetuju dengan aku punya ulasan iPhone 13 Pro ni? Okay, so that's it for now. Thank you guys.